Bismillah. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Uhyikum bitahiyyatil Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa kafa billahi syahida. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Amin amin ya rabbal alamin. Fa amma ba'du. Yang berusaha seluruh ahli jawatan kuasa tadbir surau tahfiz ad-diniyah dan juga Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Noja, ahli jawatan kuasa tadbir surau tahfiz ad-diniyah dan wakil daripada anak-anak hufaz dan pentadbiran tahfiz. Semuanya Ustaz doakan kalian hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama dengan kepenatan masing-masing dan betul-betul sampai pukul 7 daripada Kelantan balik cuti sekolah. Jadi Ustaz Faisal kata kuliah ada macam biasa. Jadi Alhamdulillah boleh merentas, jalan pun tak sangkut dekat Raub. Begitu juga dekat dengan Karak. Sebagaimana kita tahu suasana sekarang ini banjir di Selangor, tapi anda tengok anda boleh sampai kerana jalan clear. Cuma kena melalui Sungai Koyan, Felda Sungai Koyan. Jadi target sampai pukul 6. Tapi lambat sikit sebab masuk Felda betul-betul pukul 7 sampai ke rumah. Terus datang kat sini jadi tak sempat maghrib, tapi sempat kuliah maghrib. Tuan-tuan sampai insya' sajalah. Bukan sekadar penat, tapi untuk meraihkan sekadar kuliah waktu insya' ikut SOP, itulah kita kena tamat. Yang keduanya kerana anak-anak hufaz pun tak ada. Kitab yang kita bawa khusus untuk mereka belajar berkitab ini. Dan malam ni bukan anak-anak tapi ayah-ayah semua yang ada. Tapi pihak surau kata sama saja. Anak tak ada, ayah boleh belajar cuma tidak berkitab, tapi tidak secara ilmiah sangatlah. Sebab kalau ada anak-anak hufaz tu kita belajar muka surat ke muka surat dan ikut kepada pelajaran sebulan yang lalu, detail muka surat. Bulan November 15 hari bulan. Tahfiz ad-diniyah kita sambung hukum akikah. Kemudian kita hurai dari sudut 3 hukum tadi, iaitulah sunat, wajib dan satu lagi yang menolak hukum akikah itu sendiri. Dan bulan depan kita sambung sunat dan makruh akikah. Ini catatan pada tanggal 15 hari bulan. So kalau kita melihat kepada kitab, bulan yang lepas kita belajar berkaitan dengan pandangan ulama, pendapat fuqaha tentang pelaksanaan yang ada 3 pandangan. Yang pertamanya sunat, yang keduanya wajib dan mesti,
Dan yang ketiganya menolak hukum akikah itu sendiri. Tapi solusinya kita ambil pandangan yang kita pegang majoriti daripada imam, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Sur dan orang-orang Madinah. Dalilnya itulah Nabi kata man wulidalahu walad, siapa yang mendapat anak, Nabi bagi pilihan, fa ahabba an yunsaka, lalu dia suka untuk membuat sunat akikah itu, Nabi kata fal yaf'al, maka buatlah. Jadi Nabi bagi pilihan itu menunjukkan dia sunat. Kalau wajib, mana boleh bagi pilihan. Siapa nak sembahyang maghrib, sembahyanglah. Siapa tak nak sembahyang pun tak apa. Itu tak boleh. Sebab wajib. Ini Nabi kata siapa yang mendapat anak, lalu dia suka untuk buat an yunsika, iaitulah nasik ibadat. Inna solati wa nusuki, kan. Sesungguhnya sembahyang saya dan ibadat saya, hidup saya, mati saya lillahi. Tersebut dalam doa iftitah tadi, kan. An yunsika, untuk buat ibadat, iaitulah sunat akikah ini, falyafal, maka buatlah. Anda rasa tidak perlu hurai, kita telah detail dengan anak-anak hufaz yang berkitab. Cuma kita nak sambung selepas daripada muka surat 106, 107, 108 ini berkaitan dengan sunat dan juga perkara-perkara yang dimakruhkan ketika kita buat akikah. Di samping hukum sunat, kita jagalah supaya kita mengelak daripada perkara-perkara yang kadang-kadang bukan sekadar makruh, mungkin dia menjadi khurafat, tahyul dan campur aduk di antara kepercayaan-kepercayaan lain. Sedangkan kita buat perkara itu nak dapat pahala. Tapi kalau kita buat guna sunat, tiba-tiba campur dengan perkara yang tidak ada di dalam agama, kan, mitos-mitos ataupun tahyul khurafat yang ada kaitan dengan Buddha ke Hindu ke, jadi benda bukan dapat pahala, dapat bala pula. Jadi yang pertama di antaranya makruh mematahkan tulang binatang akikah. Di antara hal yang harus diperhatikan dalam akikah ialah tidak mematahkan tulang-tulang binatang yang disembelih itu. Kalau kita sembelih ham biasa, bukan sekadar kita boleh patah. Nak daging cicak sekilo, nak buat makan roti nah, kita pun cicak-cicak, sedap cicak. Kambing pula. Itu roti pasal keramat. Kita nak buat sembelihan biasa, daging kambing ke lembu ke, ada daging cicak, kan, di samping daging batang pinang, kan. Daging itu daging sembelihan. Ini akikah ni special sikit. Kita buat perkara yang bukan sekadar boleh makan daging akikah orang yang makan itu, bahkan dapat pahala sunat. Dan kalau kita tak buat perkara ini, dapat ekstra sunat. Sebab makruh ni bahasa mudahnya, kalau kita buat tak berdosa, ya, kekal sah kita buat akikah tu, kita sembelih kambing, biri-biri, kibas, khuruf. Kalau kita buat kekal, ibadat akikah tu sah dan kita pun tidak berdosa. Tapi kalau kita tinggal, dapat pahala percuma, free of charge. Jadi mudah. Iaitulah kita tinggal saja dapat pahala. Biasanya kita buat dapat pahala. Baca Quran sunat dapat pahala. Kalau kita tinggal perbuatan itu, tak dapat pahala, kan? Kalau kita bernazar, jadi berdosa kalau kita tinggal. Sebab kita bernazar, kalau aku lulus SPM 10, aku nak baca Quran sampai khatam, kan? Itu nazar, jadi wajib. Jadi hak baca biasa sunat, hak tak baca tak dapat pahala lah. Hak ni perbuatan yang di mana kita buat perkara itu, buat apa dia? Buat jangan buat. Pelik sikit, Kalau ngajar orang Inggeris tak faham, tapi sebab orang Melayu semua ni, ya. Apa dia? Perbuatan yang kalau kita buat perkara itu, kalau kita buat, apa perbuatannya? Apa buatnya? Perbuatan jangan buat. Kalau kita buat perkara itu, perkara apa kita buat tu? Kita jangan buat. Kita tinggal, kita dapat pahala percuma. Jadi kita buat, tuan-tuan, kalau kita tinggal. Jadi kalau kita buat, dapat pahala. Apa dia? Sunat. Kalau kita tinggal, tidak berdosa. Ini makruh ni, kalau kita tinggal, dapat pahala.
Kalau kita buat, tak berdosa. Ustaz Zaid terus dia kata perkara makruh ni kalau orang tu buat bodoh. Dia guna bahasa mudah, bodoh. Sebab apa dia? Sebab dia tolak pahala secara percuma. Kita hanya tinggal saja perbuatan itu, kita dapat pahala percuma. So makruh apabila kita mematahkan tulang-tulang binatang itu. Kalau kita buat sembelihan biasa boleh. Yang ni sebab kita telah niat Allahumma haza aqiqah li fulan, Allahumma laka wa ilaika. Jadi dia tak sama dengan sembelihan biasa. Dia ada 3 sembelihan biasa namanya azabhu. Kalau sembelihan sempena dengan 10, 11, 12, 13 itu al-qurban. Al-qurbanu yang ni al-aqiqatu. Jadi sembelih kambing yang sama kalau kita sembelih sempena 10 Zulhijjah, itu sembelih akikah ke korban ke sembelih biasa? Sembelihan korban. Kalau tak mampu hari nahar, hari 10 Zulhijjah, 11 boleh, 12 boleh, 13 boleh. Bila akhirnya? Sebelum maghrib. Lepas asal lagi, raya yang keempat. Yang ni tak ada kaitan dengan Idul Adha. Tapi dia berkait dengan sembelih kambing sempena dengan anak yang baru lahir. Jadi ada hukumnya dan ada perkara-perkara yang berbeza dengan sembelihan biasa. Kalau kita sembelih selain daripada itu, sembelih kerana barbecue. Kenapa dia panggil barbecue? Kalau tak panggil babi tak boleh. Jadi barbecue. Tak payah panggil barbecue lah. Nak sebut sangat babi tu. Buat kambing bakar apa masalahnya? Kita nak bakar kambing tuan-tuan sempena dengan apa dia? Tak kira lah wedding ke, walimatul urus ke, ataupun open house ke, naik rumah ke kan. Ni tak ada kaitan dengan apa. Dia berkait dengan, iaitulah mungkin 361 hari. Kerana hak berkait dengan hari ni 4 hari. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Korban. Satu lagi, hari lahir. Hari sekali je. Abang lahir berapa kali setahun? Sekali je setahun. Kau sambut birthday 3 kali setahun? Tak. 3 kali tu kita sekali. Bini muda sekali, bini tua sekali. Setahun boleh. Tapi kita sendiri sekali je. Tunggu tahun depan pula. Bila? 10 Januari 1973 tarikh akhirana. Sekali tu je. Macam wukuf. Kali je. Boleh wukuf 3 kali. Tak. 3 kali boleh. Tunggu 3 tahun. Sebab rukun haji tu wukuf pada Arafah 9 Zulhijjah. Jadi kembali tadinya sekali saja sempena dengan kelahiran anak. Jadi selain daripada 4 hari ni, hari kelahiran namanya akikah. Kita sembelih kambing. Hari 10, 11, 12, 13 hari korban. Selain daripada tu, tiap-tiap hari boleh sembelih kambing. Sembelih nak jual ke, sembelih nak makan ke, namanya azabhu, hukum sembelihan biasa. Jadi bagi hukum kita nak buat akikah ini makruh apabila kita mematah-matahkan tulang. Jadi antara hal yang harus diperhatikan ialah tidak mematah-matahkan tulang binatang yang disembelih, sama ada setelah disembelih ataupun ketika dimakan. Malah hendaklah dipotong setiap tulang itu dari penyambung tulangnya tanpa dipatah-patahkan. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya, bahawa Nabi SAW berkata, hak kata begini ini bukan tok imam, bukan ustaz. Ana ulang balik apa yang disebut oleh Nabi 14 abad dahulu. Jadi apabila Nabi kata, kita ikut dapat pahala lah. Nabi buat, kita pun buat. Perbuatan apa dia? Perbuatan Nabi dan kata-kata Nabi. Apa Nabi kata berkaitan dengan tulang binatang akikah ini? Nabi kata, pada akikah yang diakikahkan Fatimah untuk anaknya Hasan dan juga Husain. Nabi kata, kirimkanlah kepada mak bidannya satu peha, yang lainnya makanlah dan berikanlah kepada orang lain. Itu bak daging. Daging kita buat akikah ini, iaitulah kita kirim kepada bidan ataupun hak sambut bayi tadi, ataupun doktor ke jururawat tu, iaitu sunat lah. Sebab dia sebab musabab lah selamat anak kita. Kita ni gagah perkasa, main besi, body sadar kan. Kita ni hebat, tapi tengok darah pun muntah. Jadi mabuk darah. Bukan sekadar kita hebat main golf ataupun bertani, berniaga,
Mendriver. Tapi kita tak pandai walaupun sekelumit nak ubah anak hak sosang tadi jadi keluar molek aja. Ini kerja Tok Bidan. Bahkan kalau tak sonsang pun nak lahir, kita tak tahu nak sambut macam mana. Sebab bukan kepakaran kita. Kita pandai bab lain. Tapi bab bidan kena cari Tok Bidan je. Bukan semua orang pandai bidan. Bukan semua orang pandai bersunat. Kau dalam ramai-ramai ada Tok Mudin. Ni ada Tok Mudin. Tak ada. Seorang itu habis pun dia kerak. Angry bird tu. Nampak bahawa dia. Tapi kita punya angry bird tu, dia sunatkan kita. Sebab kepakaran tadi kan. Kita hebat bab lain. Bab dia pula. Dia pandai bersunat saja, suruh baca kitab tak pandai juga. Jadi kita meraihkan orang yang menyambut, itulah anak kita tadi. Kalau dalam bab ni bab sunat lah, kirimkanlah kepada mak bidan itu satu pohon yang bagi kuah saja. Ini tuan-tuan, Tok Bidan nak sambut tu kuah pun tak sampai, bau aja. Oh sedapnya kambing. Kereta daripada Putrajaya, pelik Putrajaya saja. Hak kaya-kaya saja. Kambing pula bukan 2 ekor, 4 ekor. Berapa 4 ekor? Sebab anak lelaki kembar pula 2. Allah datang tu pagi pula tepi rumah Tok Bidan. Ya, Tok Bidan tak sampai semakuk. Ini tak kena. Walaupun sah akikah, kerana apa dia? Kerana Nabi kata kirimkanlah kepada mak bidan itu satu pohon. Sepatutnya bukan bagi kuah saja. Ini kuah pun tak sampai. Jadi jemputlah sekali lah. Itu dari sudut sunatnya sampai satu pohon yang isi penuh tadi. Kemudian jangan makan. Apa dia? Dan yang lain makanlah. Makan ni bak akikah kita bagi jamu makan yang masak. Kalau boleh maniskan sikit masakan itu. Tapi manis jangan sampai makan lagi akikah tukar dengan sirap bandung. Itu manis sangat. Mentah-mentah dia orang Kelantan kau. Hak tu tuan-tuan, hak tu dalam bab masak. Kemudian kalau korban sunat kita bagi hak mentah 1/3, 1/3, 1/3 untuk fuqara, 1/3 tuan-tuan untuk orang umum, 1/3 untuk kita hak tukang akikah tadi, yang tukang buat korban tadi. Kita sunat juga makan. Jangan anak korban seekor lembu 7 gaya. Anak tak jamuh walaupun sikit. Anak tak makan walaupun sikit. Anak sedekah semua pada orang. Anak kondong-kondong dia tu bagus. Allah wajib. Padahal tak menepati sunnah. Nabi suruh ambil walaupun sikit makan kepada kita. Hak tak boleh. Hak punah hanya 2 besin hak kita. Kita so gaya aja. 2 besin tu boleh makan sebulan. Dia bukan nak sedekah. Yang di daging korban ni, dia makan untuk dia. Padahalnya, kita nak bagi jamu orang tak penuh makan daging orang miskin lah. Itu bagi hak mentah 1/3, 1/3, 1/3. Kalau tidak kita ambil 1/3 pun, kita jamuhlah makan walaupun sikit untuk ambil fadilat sunat. Hak ni hak bagi makan akikah ini, Nabi kata dan makanlah. Yang lainnya makanlah. Jangan kita makan semua sekali, tak kirim pun Tok Bidan. Jadi ada 2 lah. Kirimkan kepada mak bidan satu pohon. Satu pohon ni simboliknya makanan hak full, hak penuh. Jangan bagi kuah saja, jangan bagi tulang saja. Kawan-kawan kita ni siap dengan veto lagi, ada layar lagi, ada senduk lagi, sampai tak berhabisan makan. Sedangkan yang menyambut bidan kita tu pukul 3 pagi kita kejut dia. Kalau kisah dululah, nak cari Tok Bidan tu kena merentas river, kemudian cukut, kemudian dia panggil karok tu, obor tu, sebab bini nak beranak. Jadi hadir apabila buat akikah, sunatnya kita kirimkan kepada mak bidan tadi satu pohon, dan yang lain makanlah, yang berikan kepada orang lain. Tapi nas dalil kita ni berkaitan dengan apa tadi? Makruh kan? Berkaitan makruh mematah-matahkan tulang. Inilah dalilnya. Nabi kata tetapi jangan patahkan satu tulang pun daripadanya. So dalil daripada itulah yang menunjukkan hukum makruh kita mematahkan tulang. Dalil apa dia? Dalil Nabi kata wala yukassir laha azmun. Ini hadis Nabi. Nabi kata wala ni dah jangan. Kalau tak ada wala jangan saja. La yukassir. Bukan kasir banyak ni. Kasaro ni patah, hancur leburkan. Kalau kasaro kasih itu banyak.
Yani kassara yukassiru taksir, menghancur leburkan, mematah-matahkan. Nabi kata wala yukassir ataupun wala yukassar laha, baginya azmun. Azmun ni tulang, dan tulang belulang binatang akikah yang disembelih tidak boleh dipatah-patahkan. Hukumlah ini tidak boleh ni hukum larang, bukan haram. Sebab larangan ni dia ada larangan haram, satu lagi larangan makruh. Dua je lah. Apabila Nabi larang, Quran larang, hadis larang, hukum dia dua. Sama ada haram, ada pemakruh. Macam Allah kata wala taqrabuz zina. Larang juga, tapi bukan larang itu makruh. Larang itu larangan yang haram. Wala, dan jangan kamu taqrabu, menghampiri zina. Zina itu dosa besar. Ada 7 dosa besar, salah satunya zina. Jadi hukum la kat sini dia panggil an-nahyu, larangan untuk menunjukkan haram. Ada juga larangan, contoh kat sini wala juga, wala yukassar laha azmun, jangan engkau patah-patahkan ataupun jangan engkau remuk-remukkan, jangan engkau hancur-hancurkan, lebur-leburkan tulang belulang binatang akikah yang tidak boleh dipatahkan. Larangan kat sini sama juga kalau ikut bahasa Arab, wala taqrabuz zina wala yukassar laha azamun. Tapi kena belajarlah, la di sini memberi makna larangan tapi tak sampai haram, hukumnya makruh. Jadi dalilnya. Kalau hukum wajib, amar ni perintah. Allah bagi perintah. Tapi tidak semua perintah itu wajib. Dan selain daripada wajib, sunat je lah. Pasangan dia haram, makruh. Jadi larangan itu ada menunjukkan haram, ada menunjukkan makruh. Dan suruhan, amar, dia panggil sirah fi'il amar. Allah perintah, Nabi perintah, agama perintah. Dua. Satunya wajib, satunya sunat. Selain daripada ni, haruslah. Harus kita buat, harus kita tak buat. Harus kita makan, harus kita tak makan. Harus kita mandi, harus kita tak mandi. Kalau kita pandai mandi, kalau kita tak mandi pun tak apa. Tapi kalau kamu tak mandi ni bukan harus, sebab wajib. Kenapa? Keluar air mani. Kenapa? Period. Jadi wajib. Sunat. Sunat ni kita nak mandi sunat. Pergi jemaah contohnya. Nak pergi sembahyang jemaah, kita mandi ya. Jadi ada hukum. Yang mandi itu sendiri harus. Kita mandi 3 kali sehari. Dia tak boleh mandi 3 kali sehari. Berapa kali? Dia ni sampai 5 kali sehari. Harus bagi dia. Hak tu sekali sehari. Ni 3 kali. Itu 5 kali. Hak tu sekali sebulan. Ikut dia, orang jenis kambing gurun. Jadi harus. Tapi hal ni wajib. Kenapa? Kenapa dek? Keluar mani tadi dek. Jadi bukan harus, bukan sunat, wajib. Nawaitu sekali, nawaitu sekali. Jangan nawaitul i'tikaf ya. Nawaitu sauma ghadin. Tok Imam tadi kan? Okey, nawaitu sikit. Keadaan besar nawaitu. Bagus. Itu boleh jadi Tok Imam. Dia sampai hafal Quran. Kita tak apalah kalau kita tak ingat nawaitu raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala, sah juga. Kita dah anak 10 tu, kita Melayu sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala, sahaja aku mandi junub kerana Allah Ta'ala, sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Tapi bahasa Arab tadi nawaitu, sebab nawaitu ni banyak. Jangan kita ambil simbol nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhu ramadan aziz alaihi. Tu puasa boh. Ni i'tikaf sekali bang, i'tikaf masjid. Nawaitu bagus sah. Muka Melayu. Bahasa Arab, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sebab nawaitu ni ada banyak. Kalau kita haji, nawaitu juga. Nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau umrah, nawaitul umrata. Kalau kita sembahyang bukan nawaitu, usalli. Tapi sama je ni, usalli fardal maghribi. Jadi pandai adik tadi. Apa dia tadi? Kita niat, itulah nawaitu raf'il hadasil akbar. Jadi harus bagi dia tadi, tapi kat sini bukan harus dek. Adik niat tadi wajib kerana adik keluar mani ataupun period bagi orang perempuan ataupun dengan sebab-sebab menyebabkan kita wajib mandi hadas besar. Habis cerita berkaitan dengan harus. Jadi hak lainnya ada wajib dengan sunat, ada haram dengan makruh. Jadi 5 hukum tu je lah. Jadi kat sini larangan ini, Nabi larang ni bukan haram.
makruh. Nabi kata wala yukassar laha azmun, dan jangan kamu patah-patahkan tulangnya. Jangan itu bukan menunjukkan haram, makruh. So kalau kita tak patahkan, kita dah ikut kata Nabi. Nabi larang, kita pun dapat pahala percuma, pahala percuma. Kalau kita patah-patahkan juga tak berdosa, sebab larangan ini bukan larangan hukumnya wajib, tapi hukumnya hanya larangannya adalah makruh, bukannya haram. Ada Allah suruh, tapi kalau kita tak buat berdosa. Contoh, Allah kata aqimus salah. Aqimu tu hendaklah kamu dirikan as-salah. Jadi suruhan ini bukan suruhan sunat. Kerana sembahyang 5 waktu itu wajib. Jadi suruhan itu menunjukkan wajib. Ada juga Allah suruh, Nabi suruh, tapi dia tak wajib. Contoh, apabila kita telah selesai tahlul, Allah kata iza stahlaltu fastadu. Apabila kamu telah bertahlul, fastadu, hendaklah kamu berburu. Jadi dia suruh pula berburu. Adakah wajib kita berburu? Tak. Sebelum daripada ni 13 larangan dalam ihram tu, tak boleh kita berburu. Tapi apabila kita telah gunting rambut kita bertahlul, apabila kita selesai, maka dia kata fastadu, naklah kamu berburu. Adakah arahan tadi Allah kata, Nabi kata suruh berburu itu hukumnya sama dengan aqimu, naklah kamu sembahyang? Tidak. Sama tu, aqimu, fastadu, semua berbentuk arahan. Hendaklah kamu mendirikan solat, hendaklah kamu berburu. Tapi kat sini hukumnya iaitulah bukannya wajib berburu, tapi telah diharuskan, dibolehkan sebab kita dah selesai buat tahlul. Habis itu hadis yang menunjukkan tulang-tulang akikah tidak boleh dipatah-patahkan. Ia kata daripada Imam Malik, daging akikah tidak boleh dijual, begitu juga kulitnya pun tidak boleh dijual. Tulang-tulang binatang akikah tidak boleh dipatah-patahkan. Jadi kita faham, iaitulah membolehkan kita mematahkan tulang akikah berlawanan dengan nas, melawan daripada hadis. Boleh kita nak patah, nak makan ketika kita sembelih, bahkan ketika kita melapah ataupun kita makan. Tetapi dia berlawanan dengan hadis yang menunjukkan makruh. Demikian adalah pendapat ulama Syafi'i, Hambali. Manakala Imam Malik membolehkan kita mematahkan tulang akikah, Ibn Hazm tidak menyukai kita mematahkan. Hadis ini terang-terang melarang berbuat demikian. Jadi kita Imam Syafi'i ini ikut yang paling afdalnya, iaitulah bab jangan dipatah. Sambung lagi. Riwayat yang lain daripada Ibn Juraid. Nabi bersabda, dipotong dari pangkal-pangkal anggotanya dan jangan dipatah-patahkan tulang-tulangnya. Kan kita ada sendi, 360 sendi ni. Ni sendi siku kita, sendi bahu kita kan. Bahkan ada jari jemari ni semua sendi, menyebabkan kita bergerak. Jadi kalau kita boleh nak patahkan pada sendi-sendi yang ada. Hanya orang yang mahir ataupun yang pakar, dia panggil kalau bab permata, dia panggil apa dia? Hanya jauhar mengenal manikam. Hanya jauhari mengenal manikam. Jadi dia tahu, tengok ni dia tahu dah permata akik ke apa benda. Kalau kita tengok sama saja kepakaran dia kan. Jadi bagi kepada orang bidang dia. Jadi bagi kepada tukang sembelih tu, dia seorang boleh buat. Bagi orang dah biasa tu, melapah 2 orang je. Kita seekor lembu tu, 10 orang tak tumbang lagi. Tumbang kita dulu kalau nak buat korban. Dah lah bingit satu kampung. Wow. Tapi bagi orang yang pakar, 2 orang dia boleh buat lembu seekor. Ini betul tuan-tuan, dia kemahiran. Cuba tuan-tuan mahir, bukan sekadar melapah sebentar. Kita sejam tak habis lagi. Dia mungkin 20 minit. Jadi orang yang mahir. Ataupun kita tuan-tuan tak mahir. Kita bagi kepala lembu tu, dia boleh proses. Tak ada sikit pun. Tinggal kepala saja tanduk. Dia nak buat perhiasan kat rumah. Padahal sebilah aja pisah. Kita dengan kapuknya kelekung-kelekung hancur lembu. Ini contoh. Dia boleh keluar tu anda juga buat. Hak ada dengan mata, dengan lidah, kemudian dengan telinga, dengan otak. Tapi bukan semua ni. Bukan semua. Kalau tukang sembelih dia pun seorang dia. Itu bahagian perut. Kita tengok perut mutah. Perut muda je. Kita tak mutah bila? Tika siap. Apabila siap di proses-prosesnya, ustaz nak sekilo. Hatu pula ustazah nak. Hati nak minat. Kena mahal pula beli. Biasa orang Kelantan makan ayase.
Asal perut sedap. Tapi sini tak ada orang Kelantan ni. Ustaz seorang je. Orang kena ayah asam mana? Tak ada mana ni. Sok keting. Sok keting siapa dah? Pak apa dah? Pak Amin. Pak apa dia nama? Pak Asyik pandai. Jadi ni cerita berkaitan dengan bapa ayahnya ustaz, nak lapuh macam mana, nak kerak macam mana, boleh sebenarnya kalau mampu. Bukan sekadar kepala lembu tu boleh kita buat, ini kan pula pada sendi. Dia kerak-kerak, cabut satu-satu. Dia itulah, kalau kita nak patuhkan saja boleh, sah hakikah. Cumanya tak dapatlah pahala sunat. Sebab kita nak buat ini dapat yang paling afdal, kita buat. Apa hikmah? Cuba kita tengok hikmah dia. Hikmah ni daripada, iaitulah dipotong pada pangkal-pangkal anggota, jangan dipatuhkan tulang-tulangnya. Kenapa? Kerana riwayat yang sama yang disebut daripada Aisyah Ummul Mukminat, isteri Nabi. Hikmahnya bergantung kepada dua perkara. Untuk membedakan di antara sembelihan biasa, sembelihan korban dan sembelihan akikah. Korban tak ada masalah. Korban tidak disebut pasal patah ini. Bahkan kita bagi daging korban itu, ni dapat berapa kilo. Contoh 7 kilo. Kita pun bagi. Itulah daging ni 7 kilo, sekilo seorang. Hati pun kita pecah kan. Tidak disebut tentang makruh kita mematah-matahkan tulang akikah dengan korban. Untuk akikah saja. Jadi bezalah, jadi perbezaan. Kalau korban tak ada masalah, bahkan kita boleh cicang-cicang lumak tuan-tuan, ni bagian ni daging cicang, ni paru, ni hati. Jadi kat sini untuk dibeza-bezakan ada hikmah. Bukan semata-mata berbeza daging sembelihan biasa, daging korban dan daging akikah. Hikmah. Cuba kita tengok. Disebut daripada Aisyah, daripada Ibnu Munzir, hikmahnya bergantung kepada dua. Yang pertama, menonjolkan keutamaan makanan ini dan hadiahnya di dalam diri kaum fakir miskin, jiran tetangga, iaitu dengan memajukan, mengkedepankan kita letak di bahagian hadapan, memajukan, menghulurkan potongan-potongan yang lengkap tanpa dipatah-patahkan tulang-tulangnya walaupun satu, dan tidak kurang ataupun cacat satu pun dari anggotanya. Dan tidak syak lagi, pemberian hadiah yang semacam ini akan menimbulkan kegembiraan serta menunjukkan murah hati dalam perasaan orang yang dikirim makanan ataupun hadiah itu. Secara psikologi begitulah. Kita dapat makanan tadi, kalau kita dapat dengan isinya, dengan bukunya, Allah puas hatinya. Dia kata apa dia? Untuk menonjolkan keutamaan makanan. Hadiah iaitulah kepada fakir miskin. Fakir miskin ni kalau dapat kuah pun tak apa. Ini kan pula daging. Daging pula kena sebuku, puas ada setahun dia tak makan. Kalau tuan-tuan nak mengasai kemiskinan ni, cuba tengok kalau tak sampai ke Darfur, ataupun tak sampai ke Sudan, Somalia, ataupun negara-negara bergolak yang ada krisis makanan, tengok dalam YouTube pun cukup lah. Dia tunjuk betapa menghargakan makanan, termasuk di Syria yang ada krisis makanan tak sampai ni. Kan? Sampai kawan-kawan mungkin tuan-tuan kenal Abang Zu kita sendiri pergi Aman, Palestin, macam-macam kan. Sampai bukan sekadar mereka dapat kotak itu yang ada gula, ada gandum, kotak itu sendiri pun dia makan. Dia boleh dilebur-leburkan, kemudian dibuat makanan. Bahkan tuan-tuan kalau tengok kadang-kadang lagi dahsyat tu, dia kutip makanan sisa-sisa tu macam dengan ayam. Budak-budak tu makan. Tu live, bukan lakonan tau. Budak tu cubit-cubit makanan sisa biskut yang hancur tu makan bersama dengan pasir. Tuan-tuan tengok satu tempat yang diletakkan satu bekas kosong. Tak ada apa macam kita nasi macam-macam, mandi lah, madruk lah, lem lah, macam-macam lauk kan. Nasi kosong sahaja pun macam ikan firana makan. Dia buat satu video menunjukkan satu kemewahan-kemegahan. Tak nak sebut negara lah. Mungkin Saudi Arabia, mungkin Amman, mungkin Dubai. Tapi waktu berbuka puasa, dengan lauk kambing tu, seekor tu dia makan 4-5 orang. Makan cubit-cubit lah. Orang kaya. Dan hidangan itu punyalah mewah. Lauk. Tapi dekat dengan 50 dulang. Apabila tuan-tuan tak habis, dia longgok masuk dalam tong sampah besar. Ni rich man, orang kaya.
Dia pun tunggu satu video yang lain. Video lain, ada pak cik tu nak masak untuk budak-budak yang kebulu ni. Bubur je. Satu periuk tu, sapinya letak dalam dulang tu. Macam ikan firana. Letak kat sana, pakak mengikut semua sekali. Boleh imagine tak? Tuan-tuan, dia ikut tu bukan ada daging pun. Hanya sekadar bubur nasi. Tapi kalau letak cepat ni, berebut mereka. Letak satu dulang, satu saat, habis. Pakak jilat macam tu. Letak tempat lain pula. Sekelip mata. Pada sisa-sisa periuk tu pun dihabisnya. Licin tinggal kuali saja. Oh no, miskin. Cuba kita imagine yang kita bagi ni orang tak makan kambing. Kita mari berlebuh RM22. Boleh makan kambing. Tuan-tuan pergi. Tapi mereka ini yang tak pernah makan. Tiba-tibanya ada salah satu program agama secara tak langsung ni. Bukan zakat ni. Bukan tunggu hari raya haji ni. Tunggu beranak. Tok Imam beranak, Tok Bilal beranak, Ustaz beranak. Bukan Ustaz lah beranak, bini Ustaz. Cuma kita kata Ustaz beranak. Tak boleh mari ngajar apa Ustaz beranak. Faham eh? Bukan Ustaz beranak. Apa tak boleh jadi Tok Imam? Tok Imam beranak. Dia kata. Itu bahasa. Bahasa dia bagi. Kau Tok Imam beranak. Dak bini Tok Imam beranak. Dia kata, nak pergi mana? Nak pergi cari lembu putih. Kelantan ni. Nak pergi gak lembu putih. Lembu tu putih sungguh ke? Putuh lembu ni maknanya kalau kaki dia depan pergi ke arah utara, kemudian kaki belakang aku pergi ke arah timur. Baru lembu tu putuh. Tapi dia tak panggil lembu putuh tali. Dia pakai cakap macam tu. Cari mana tu? Cari lembu putuh. Lembu putuh tali. Jadi putuh tali tu pergi kat mana dia pun cari. Jadi sama je tadi ya. Faham ya? Kena explain takut tak faham. Apa? Tok Imam beranak. Jadi bukan Tok Imam, bini Tok Imam. Jadi hok gini giliran bini Tok Imam, giliran Tok Siok, giliran Tok Bilal, giliran Ustaz. Cuba imagine tu ada program. Kalau tidak kena tunggu korban baru boleh makan kambing. Ini program yang secara tak langsung 9 bulan 10 hari selepas dia akad tiba-tibanya beranak. Kawan tu pun nak buat akikah. Dia pun boleh makanlah setahun sekali tu. Boleh makan daging kambing. Jadi dari sudut hikmah secara tak langsung ini menonjolkan keutamaan makanan. Sebab dia tidak hancur leburkan. Kena hancur lebur pula kawan tu baru makan tuan-tuan. Cirkak pula celah gigi. Dah lah tulis. Supaya seranuh pula. Aku baru tu kaki pasu. Makan kena tulis saja patuh. Habis 800 celaka sungguh Ustaz. Boleh tulis saja. Boleh celaka Ustaz. Sepatutnya. Secara tak langsung. Ini dapat. Ya Allah baiknya Ustaz. Baiknya Tok Imam. Boleh makan. Allah sedap moga purah rezeki. Secara tak langsung lah. Dia sebut apa dia? Mengutamakan hadiah yang kita bagi tu. Hadiah terbaik ni kita bagi paling molek. Paling kita sayang. Paling baru. Itu konsep lah. Tapi nak sampai tahap ni. Tahap Abu Bakar. Tahap Umar. Tahap kita ni. Bagi bandar je kan. Baju hak kita tak pakai 7-8 tahun baru kepada bagi pusat tahfiz. Ada hak abang beli krokodil tak? Hak 300 setengah abang pakai sampai lusuh. Hak baginya 3,5 bandar. Bukan abang saya, abang ni sama. Abang tu sama, abang ni sama, abang ni sama juga. Jadi nak sampai sedekah Imam Abu Bakar tu payah. Abang ni seorang je angguk-angguk tu. Beli ke apa ni, kasut kelak harga 3,500 sedekah kan. Oh, ngili pula. Tadi angguk-angguk dah. Nak bagi tahunya hak afdal. Jadi makanan pun begitu jugalah. Bagi hak penuh dengan apa ni daging, bukan hanya dihancur-hancur. Dia katalah, dan dia apa? Secara tak langsungnya dia kata memberi hadiah sebegini kepada fakir miskin, jiran tetangga akan menunjukkan potongan yang lengkap tanpa dipatah-patahkan, dihancur-hancurkan tulang walaupun satu, dan tidak kurang ataupun cacat satu pun pada anggotanya. Tidak syak lagi. Pemberian yang semacam ini akan menimbulkan kegembiraan, menunjukkan murah hati, akan menimbulkan happy dan perasaan orang yang dikirim tadi. Secara tak langsung kan. Kita kalau makan Allah sedapnya, puas hatinya siapa sponsor ini, dia pun sebut Allah, moga purah rezeki lah sipulan disipul. Secara tak langsung, moga-moga doa itu berkat. Cuma bagi kita kena jaga pula. Bagi kita pula jangan itu yang kita harapkan. Okey? Jangan kita ni kita dah buat yang terbaik, kalau orang tak puji, kadang-kadang itu pun satu hal juga. Ataupun kita berbalas. Dia tak mari, aku malah pergi juga umur dia. Padahal kita konsep nak bagi tadi sedekah. Jangan letak syarat pula. Dia nak bagi sedekah, kan? Kita pula apabila tak dapat sedekah daripadanya, kita berdendam. Kita pergi kenduri dia.
bagi 50. Dia bagi RM1. Celaka sungguh. Itu dia celakakan dia. Itu yang tak betulnya. Padahal konsepnya sedekah. Kalau sedekah dengan betul, tak apa pahala lah. Kan Nabi kata tahadu, tahabu. Salinglah memberi hadiah. Tahadu ni hadiah, present. Jadi jangan kita rejik sangat. Jangan kita terikat sangat. Kalau letak syarat, jadi rugi gitu kan. Hak kita memberi dapat pahala dah. Tapi kalau kita balas, dia tak bagi, saya pun tak nak bagi. Dulu saya bagi, dia punya banyak, 100. Dia bagi RM1. Kan dah rugi kita. Kita bagi 100 tu sedekah pahala kita dah. Dia bagi tak bagi, urusan kita. Sama juga yang ni. Jadi kita dah bagi kambing tadi, jangan pula kita hak dia buat ni tuan dah juga buat, minta sesuatu pula dia. Ingat makan daging tadi wajib. Tak doa untuk saya tak halal. Kawan tu kena syarat juga. Ingat Ustaz Yusri suruh doa sebab daging ni. Tak, dia nak doa tak doa, tapi automatically-nya macam tadi spontan. Allah sedapnya, alhamdulillah. Moga-moga yang sponsor ini, yang jamu ini dimurahkan rezeki. Jadi dua-duanya betul. Dia panggil win-win situation. Pukul berapa kita insya bang? 8? 25 sempat. Nombor 5 ni 5 minit ni kita baca yang kedua pula. Yang kedua dia kata, hikmah yang kedua, mengambil berkat dan mengharapkan tuah dengan keselamatan segala anggota anak itu, kesihatan anak itu, kekuatan anak itu. Kerana akikah itu dikira sebagai suatu penggantian korban untuk si anak. Wallahu a'lam. Dia sebut wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Sebab hikmah ni benda yang tersirat tau. Benda yang tersirat ini yang tak kita tahu A, B, C, D. A, B, C, D itu objektif. Mana jawab A, salah sebab skemanya B. Okay? Dia subjektif, hikmah yang tersirat yang tak kita nampak. Bahasa kita pun dia panggil yang tersurat lain, yang tersirat lain. Dia tersurat dan dia tulis surat tu. Tapi yang tersirat lain, dia punya bahasanya, can I pay your dinner? Tapi masa tersiratnya macam dia nak ngejah. Tahu ngejah? Oh pandai. Tackle awit. Can I pay your dinner? Boleh saya banjar makan malam awak? Padahalnya dia nak usah kawan tu. Orang lain lagi apa pun dia tak bayar. Nak bayar dinner makan malam. Pocik ni hak miskin ni. Jadi dia pilih sekretari dia tu. Hak 38, 28, 38. Model dia dah maksud yang tersirat. Ni abang-abang ni faham lah kan. Nak mengorak tackle kan. Jadi bahasa yang tersurat, yang tersirat apa lain. Masuk Arab lagi lah. Kalau yang tersurat tu sebut apa ni leher jinjang. Apa makna leher jinjang? Kalau Arab dia kata kasirur ramat, banyak abu. Banyak abu bendanya. Dia panggil panjang tangan. Tangan panjang macam mana pula? Bukan tangan dia panjang. Suka mencuri. Panjang tangan kita panggil. Yang ni kaki baku. Yang ni leher jinjang. Jadi Arab pun ada juga. Kalau Nabi kata akan menyusuli selepas daripadaku, iaitulah meninggal, orang yang paling panjang tangan dia. Jadi Ummul Mukminin, isteri-isteri Nabi ni pakat ukur siapa yang paling panjang. Dia ukur sungguh. Itu bahasa yang tersurat. Yang tersirat maksud Nabinya orang yang suka derma. Rupanya Zainab Al-Jahsy ni yang suka derma. Dia yang susuli. Panjang tangan, kalau kita panjang tangan suka mencuri. Dia panjang tangan, tak ada duit. Derma. Infak. Ini bahasa tersirat boleh. Hikmah. Jadi hikmah ni benda yang tersurat, kita tak nampak dan dia berlaku selepas daripadanya. Tuan-tuan kata, tak ada pun kita buat macam ni, anak kita aksiden juga. Ni cuba kita tengok. Mengambil berkat mengharapkan tuah dan keselamatan segala anggota. Sebab kita sembelih tadi adalah dia sebut sebagai apa dia? Kerana akikah itu dikira sebagai satu gantian, badil, korban untuk si anak. Jadi kita mengharapkan supaya anak tadi bertuah. Kalau kita patah riukkan dia, takut-takut tua nanti, umur 15 tahun patah tulai rusuk. Rempik jalan meru. Umur 18 SPM tu patah tulai keting. Tuan dah juga puan drift KL ataupun belaga kereta. Umur 18 pula patah tulai keng ni berapa? Rembak sana masuk geng M60 macam-macam. Jadi patah riuk habis. Jadi kita mengharapkan bukan sekadar tuah dengan keselamatan anggota anak tadi, kesihatan anak tadi, kekuatan anak tadi. Jadi kalau dipatah-patahkan, bimbang-bimbang dia panggil tafaul. Orang panggil pesimis. Kalau tafaul, optimis.
Tasya'um pesimis, berbaik sangka, berkat. Sebab kita ganti ni korban akikah tadi, jadi tulang dia pun tidak patuh riuk kerana lumba haram, kerana bergaduh beramai-ramai, kerana berempit dan seumpamanya. Jadi mengharapkan iaitulah berkat dengan mengharapkan tua keselamatan si anak. Jadi benda-benda hikmah ini tuan-tuan disebut oleh pengarang antaranya 2 hikmah. Jangan dipatah-patahkan tulang. Kalau sempat sikit lagi hak sunat pula. Hak tu makruh. Di antara perkara-perkara sunat kita sambung bulan depan, tapi anda nak sebut ada 1 minit lagi ni. Mustahabun, mustahab, bukan mustahakun. Mustahakun artinya penting. Ini mustahabun. Mustahabun perkara yang disunatkan, muka surat 117, disembelih akikah itu dengan menyebut nama anak yang baru lahir. So ketika kita nak sembelih akikah tadi, kita sebut nama. Afdalnya kita sebut nama. Sebab itu kalau yang sembelih tadi ayahnya lagi afdal. Sebab ayah dia sebut. Tapi ayah dia pun jenis apa dia? Mabuk darah. Usah nak sembelih kambing, tengok sembelih ayam pun dia ada jenis orang begitu kan. Dia tak boleh. Jadi dia wakilkan. Jadi wakil ke imam pun sunatlah menyebut nama anak yang baligh. Sesuai dengan diriwayatkan oleh Ibnu Muzir daripada Aisyah bahawasanya dia berkata, Nabi bersabda. Ini Nabi suruh. So Nabi suruh, kita pun buat. Nabi kata apa? Izbahu ala ismihi. Izbahu, sembelihkanlah. Ala di atas. Ismi menyebut namanya. Iaitulah si Pulan anak tadi. Ismul maulud nama dia. Kalau Rozana, Rozana lah. Kalau Isabella, Isabella lah. Minat lagu Rozana tu keluar. Rozana, kau gadis idamanku. Isabella sikit. Isabella ada tak kira lah tu lagu M-Search. Nama dia Ali ke Abu ke kan? Nama apa dia Cikgu Murni ke nama tu ikut kepada yang kamu nak sembelih mengikut nama si Fulan, yakni nama itu. Faqulu, hendaklah kamu kata bismillah dengan nama Allah. Allahumma laka, ya Allah, ya Tuhanku, akikah ini untukmu, wa ilaika, dan kepadamu, hazihi akikah fulan, inilah akikah fulan, tu sebut nama. Semudah saja. Ingat bismillah dengan nama Allah. Tak tahu. Bukannya payah sangat. Bismillah dengan nama Allah. Kalau boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tak ada pun tak apa. Dengan nama Allah. Lepas tu Allahumma, mudah juga kan? Kan makan Allahumma barik lana. Cuma jangan sambut Allahumma barik lana. Allahumma barik lana pasal nanti ni baru kita makan. Allahumma laka, bagi kamu. Ya Allah, akikah ini bagi kamu. Kemudian wa ilaika, kepada kamu. Boleh? Allahumma laka wa ilaika. Bismillah, Allahumma laka wa ilaika. Kemudian nak sebut nama, hazi akikah fulan. Hazi ni dis lah, dis akikah. Ini akikah. Hazil akikah, siapa dia? Yusri bin Arifin. Semudah. Rasanya tak apa sejah nak apa benda. Dapat pahala sunat. Kita tahu kita nak sembelih akikah tu, kita dah baca. Kalau orang campur dengan korban akikah, kita minta senarai. Ni akikah, kita pun niat. Sukanya makcik tu. Sebab disebut nama cucu dia ni. Kita kata bismillah, Allahumma laka wa ilaika hazihi akikah Aiman Daniel bin Abdul Rahim. Suka puas hati dia. Kita sebut untuk dia. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma laka wa ilaika. Ya Allah, ini untuk kamu dan kepada kamu. Hazi akikah fulan. Ini akikah fulan. Kalau ikut nas ni lah. Kalau nas lain, Allahumma laka wa ilaika hazi akikah fulan. Allahumma laka wa ilaika hazi akikah fulan. Kalau perempuan, fulanah lah. Okey. Sambung mula-mula, bismillah. Boleh ya? Ulang sekali. Bismillah. Allahumma laka wa ilaika hazi akikah. Sebut nama lah. Yusri Arifin ke Alif Yusri ke Aiman Daniel ke kan. Bismillah. Allahumma laka wa ilaika hazi akikah Fatimah binti Rahim ataupun Ruslan bin Ramli. Sekali lagi. Bismillah. Allahumma laka wa ilaika hazi akikah Ahmad Daniel bin Fulan-Fulan. Boleh ya? Okey, cukuplah untuk malam ini. InsyaAllah kita sambung perkara-perkara sunat lain pada muka surat 116. Terima kasih kerana dengar dan moga-moga ada manfaat dan boleh walaupun lambat sikit Tuan Bila kalau nak azan lah silakan.
Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.